Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua. Okay, maaf di atas gangguan teknikal tadi. Masih baru dalam menggunakan FB Live ni. Okay, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejabat pendaftar UTM KL Seksyen Permohonan Bakat kerana memberi ruang dan juga peluang kepada saya untuk berkongsi slot gaya hidup sihat, yang bertajuk waspada obesiti ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk makluman semua seperti semua sedia maklum lah ya, kita sekarang ni sudah memasuki fasa yang ketiga di mana berkuat kuasa pada hari ini 15 April sehingga ke 28 April. Jadi tak salah jika saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada semua supaya terus patuh dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh kerajaan supaya kita terhindar daripada penularan wabak COVID-19. Okey, selamat tengah hari. Assalamualaikum Abang Sam, semua yang baru masuk. Sebelum mula lagi. Saya diberi masa 30 minit untuk berkongsi mengenai tajuk saya pada hari ini, waspada obesiti ketika PKP. Jadi kita terus jump kepada tajuk ya. Sebab saya cubalah rumus, ringkaskan dan padatkan dengan info-info yang terbaik lah untuk diaplikasikan oleh semua sepanjang musim PKP ni. Mungkin ia boleh juga diamalkan selepas kita tamat PKP pun, info-info ni juga boleh diguna pakai. Alright. Saya rasa semua dah kenal diri saya. Saya kenalkan sekali nama saya Nabil Hazwan bin Muhammad Hasim selaku Pegawai Belia dan Sukan di Pusat Kecemerlangan Sukan UTM KL. Baru setahun lagi di UTM KL. Baru pindah daripada UTM Johor Bahru pada 15 Mei tak silap saya tahun lepas. Alright. So definisi obesiti. So obesiti ni kita berada di ranking yang pertama di Asia. Di Asia Pasifik kita nombor 6. Alright, untuk pengetahuan semua. So tahniah lah kepada kita semua sebab kita ni nombor 1. So dalam keadaan PKP ni saya rasa keadaan obesiti ni boleh meningkat naik. Sebab apa? Sebab kawalan pergerakan yang semakin ketat merumitkan kita untuk keluar daripada kawasan rumah dan untuk pergi ke kawasan gimnasium atau kawasan rekreasi. Jadi sudah cukup untuk kita amalkan senaman di rumah sahaja. Alright. Mengenai obesiti, definisi obesiti ni adalah satu keadaan badan yang melebihi satu berat badan yang melebihi daripada normal, yang mana keadaannya body mass index melebihi normal, yang mana untuk lelaki melebihi daripada bacaan 27 dan untuk wanita melebihi daripada 30. So untuk mencapai satu keadaan obesiti yang sihat adalah normal kepada wanita bagi range BMI daripada 18.5 sehingga ke 24.9 dan lelaki 18.5 sehingga 22.9. Saya rasa ini semua info-info yang asas lah, semua dah sedia maklum. Punca-punca obesiti kita tak nak cerita pada hari ini. Kita hanya bercerita pasal macam mana kita nak mengatasi obesiti ketika PKP. Punca obesiti ni ada banyak seperti semua sedia tahu. First sekali mengenai pemakanan, kurang senaman, faktor stres, genetik pun ada dan banyak lagi. So hari ni kita akan bercerita mengenai cara-cara untuk mengatasi obesiti. Sorry saya gelak sikit sebab saya tengok komen-komen yang masuk ni. Alright. Untuk first langkah permulaan, caloric balance. Ini adalah prinsipal yang asas prinsipal yang asas yang mana semua wajib tahu. Untuk kita menurunkan berat badan, kita kena tahu calories in dan juga calories out. Calories in dan calories out. Calories in ni apa yang kita makan. Calories in adalah
apa yang kita consume lah, sebenarnya kita makan. And then calories out ni kita keluarkan, kita membakar calories melalui senaman. Okay, so if kita nak mengurangkan berat badan, kita nak mengelakkan obesity, apa yang perlu kita ambil? For sure lah kita kena calories out, kita kena melebihi daripada calories in. Okay, itu adalah benda yang paling basic. Alright. Dalam perkongsian ni juga saya ingin berkongsi, sebelum kita melangkah lebih jauh dari segi cara-cara senaman mengenai fit principle yang saya akan berkongsi selepas ini, adalah lebih bagus kita tahu pasal basal metabolic rate. Okay, basal metabolic rate ni adalah mengenai kadar pembakaran semasa rehat. Okay, kadar pembakaran badan semasa rehat. Saya rasa ini tak semua orang tahu. Mungkin pernah dengar basal metabolic rate ni, cuma pengiraannya tak tahu lagi lah. Okay, basal metabolic rate. Okay, saya tak akan tunjuk equation. The equation ni agak panjang, tapi saya akan bagikan satu channel yang untuk semua boleh terus ke Google lah untuk search perkataan ini. Namanya adalah Harris-Benedict equation. Okay, Harris-Benedict equation, which is you can type kat Google HARRISBENEDICT, and equation lah, Harris-Benedict equation. Dan dia akan melampirkan dua kategori, di mana kategori lelaki dan kategori perempuan. Alright. Okay, so ini setelah anda memasukkan data-data mengenai berat badan, tinggi dan juga umur, anda akan dapatkan kadar pembakaran badan untuk semasa, that is we call BMR. Okay, kita tak dapat lagi kadar kalori keseluruhan untuk satu hari, kita belum dapat lagi. Itu adalah BMR dahulu. Okay, selepas kita dah dapat, contohlah saya punya BMR saya selepas menggunakan equation ni adalah 1500. Okay, 1500. And then selepas saya dapat 2500 ni, saya kena darabkan dengan multiply factor. Multiply factor ni adalah, saya akan beritahu, make sure tuan-puan berikan tumpuan mengenai multiply factor ni. Okay, berbalik kepada BMR saya tadi adalah 1700. Okay, betul lah. Alright. And then jika saya dalam seminggu saya hanya bersenam, saya langsung tidak bersenam. Okay, saya langsung tidak bersenam, saya perlu darabkan 1700 tersebut dengan 1.2. Okay, ini adalah orang yang tidak bersenam langsung, kerana multiply factor dia adalah 1.2. And then awak akan dapat jawapan dia. Okay, and then macam saya seminggu saya bersenam 3 hingga 5 kali. Saya bersenam 3 hingga 5 kali, jadi 1700 saya kena darabkan dengan 1.55. Okay, and then saya akan dapat keseluruhan kalori harian kita berjumlah 2375, if I am not mistaken lah, if I am not mistaken. Okay, cuma saya harap tuan-puan dapat fahamlah sequence yang saya masukkan daripada tadi, yang kita kena cari BMR kita, and then baru kita gunakan multiply factor ni untuk dapatkan keperluan kalori harian kita. Okay, jika anda setiap hari anda exercise, seminggu tu 7 kali you exercise, you darabkan BMR itu dengan multiply factor 1.725, anda akan dapat kalori keseluruhan. Okay, okay, boleh faham mengenai basal metabolic rate dan juga keperluan kalori harian. Okay, sangat penting untuk kita tahu bahawa ini adalah satu titik mula untuk kita meningkatkan penurunan berat badan dan mengelakkan obesiti yang berlaku kat badan kita. Alright. Okay, itu yang pertama mengenai caloric balance, basal metabolic rate dan keperluan kalori harian. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua saya akan bercerita mengenai fit principle. Okay, fit principle buat di rumah, tapi maybe tak berapa systematic, tak berapa structured. Okay, so saya akan berkongsi dengan you guys fit principle. Fit principle ni adalah satu kaedah atau cara yang digunakan secara berstruktur, bersistematik untuk kesan yang sangat efektif kepada penurunan berat badan kita, kepada fitness performance kita dan juga kepada tahap kesihatan kita ataupun dikenali sebagai rehabilitation. Okay, alright. Untuk fit principle ni, ejaan ni bukan FIT FITT. Okay, yang mana stand untuk F adalah frequency, I untuk intensity, T untuk time, T untuk type. Okay, so frequency ni bermaksud
Frekuensi ni bermaksud kekerapan senaman. Okey, cuba kita tanya diri kita. Seminggu kita berapa kali kita bersenam? Cukup ke kita bersenam 3 hingga 5 kali seminggu? Kalau 3 hingga 5 kali seminggu means frekuensi tu adalah yang diparas yang terbaik. Okey, untuk penurunan berat badan. Okey. Kalau kita hanya exercise seminggu 1 kali, okey, kita tidak mencapai kesan yang signifikan terhadap penurunan berat badan dan malahan kita boleh menyebabkan badan kita obese. Sebab apa? Sebab kita consume banyak and then kita buang sikit. Alright? Dan kena ingat juga kalau kekerapan senaman kita ni seminggu hanya kekerapan senaman kita seminggu setiap hari, itu pun tidak boleh juga. Sebab apa saya kata tidak boleh? Sebab dia boleh meningkatkan risiko kecederaan, which is overtraining, yang mana boleh menyebabkan kecederaan massa lah. Okay? Dan bahaya sebab apa? Sebab kalau kita cedera, macam mana kita nak melakukan senaman dan macam mana kita nak kurus, macam mana kita nak elak obesity, betul? Okay, so yang paling penting adalah you kena faham, kalau kita kurang senaman, kita akan mengalami detraining. Kalau kita lebih banyak senaman satu minggu, kita akan overtraining. So the best frekuensi adalah 3 hingga 5 kali sahaja untuk seminggu. Alright? Okay. Yang kedua adalah I, intensity. Intensity adalah mengenai intensity latihan, yang mana how hard you hit the intensity. Adakah you melakukan intensity dari segi light intensity, moderate intensity ataupun high intensity. Okay. Diingatkan juga bila kita melakukan satu senaman yang berintensiti tinggi, ia akan membantu pembakaran lemak yang ataupun penurunan berat badan yang sangat signifikan. Sebab apa? Sebab bila kita bersenam, jantung kita akan bekerja dengan sangat kuat. Kena tahu simple principle yang mana apabila jantung kita bergerak laju, bermaksud kadar pembakaran lemak sangat laju dan sangat cepat. So ini adalah sangat bagus. Okay? Berbanding kalau kita hanya melakukan senaman-senaman yang low intensity. Okay? Dan diingatkan juga, intensity ini berkait rapat dengan kekerapan senaman. Kena ingat, dalam 1 minggu janganlah setiap hari kita mengamalkan intensity latihan yang sangat tinggi. Cuba selang-selikan. Maybe hari ini kita buat high intensity, hari esok atau lusa kita jalankan low atau moderate intensity. Kalau you setiap hari you menjalankan high intensity, Isnin hingga Jumaat, Isnin hingga Ahad you menjalankan high intensity, minggu kedua you nak jalankan senaman, ataupun mungkin di tengah-tengah minggu tersebut anda akan mengalami satu kecederaan yang serius. Okay? Itu adalah intensity latihan. Okay, yang ketiga mengenai time, waktu bersenam. Waktu bersenam bila you guys bersenam, pagi, petang, malam. Okay? So, waktu yang paling ideal. Okay, sebelum kita buat waktu senaman adalah durasi senaman dahulu. Durasi senaman adalah sangat penting, yang mana kita hanya disarankan untuk bersenam yang paling ideal duration adalah 45 minit hingga 1 jam sahaja. Okey, janganlah ikut yang orang-orang yang kat gym tu, ataupun orang-orang yang orang kata masa zaman saya main gym tu orang gila besi lah. Sampai you 2, 3, 4, 5 jam you spend untuk main gym sahaja. Okey, so you macam menghabiskan masa dan you hanya tak menghasilkan kesan yang positif pada badan you, malahan you menyeksa. Okey, 45 minit adalah yang terbaik. 45 minit hingga 1 jam adalah yang terbaik. Okey. Alright. Yang kedua adalah mengenai waktu senaman. Waktu senaman adalah yang terbaik untuk penurunan berat badan, untuk mengelakkan obesity. Ini dari segi personal point of view saya, waktu yang paling terbaik adalah waktu pagi. Sebab apa pagi? Saya kata pagi adalah waktu yang paling baik, adalah sebab semasa kita apabila kita bangun pagi, kita akan berasa lapar, betul. Sebab apa kita rasa lapar? Sebab apabila kita makan malam sebelum tu, kita tidur. And then bila kita tidur, badan kita sebenarnya membakar. Okay? You jangan ingat badan kita ni tak membuat kerja. Dia memberi nutrien kepada otak kita, kepada mata kita, kepada jantung kita, untuk dia berfungsi dengan baik, dan pada masa yang sama untuk mengawal kita punya suhu badan kita dalam keadaan baik. Okay? So apabila kita bangun daripada tidur hari esoknya,
Kita bangun tidur hari esok paginya, kita akan rasa lapar betul. Okay, rasa lapar, mustahil mustahil. Saya tak tahulah kot-kot ada yang berasa kenyang ke lepas bangun tidur. Okay, saya rasa tak pernah lagi so mesti you guys akan rasa lapar. Sebab apa? Sebab badan kita dah membakar banyak kalori semasa kita tidur untuk memberi fungsi-fungsi badan kita berjalan dengan baik. Okay, and then bila kita bangun pagi tu, kita boleh mulakan senaman. Okay, mulakan senaman apa? Nanti saya akan share untuk type lepas ni senaman apa. Okay, you bersenam sebab apa? Sebab bila waktu pagi you bersenam, kadar glukos atau glycogen dalam badan you adalah di paras yang sangat rendah. Okay, di paras yang rendah sebab apa? Penggunaan semasa anda tidur tadi. So, bila anda glukos di paras yang rendah di waktu pagi, so for sure semasa you melakukan senaman, dia akan dengan cepatnya membakar lemak. Okay, itu yang kita nak sebenarnya. Okay, bila membakar lemak, inilah boleh membantu kepada penurunan berat badan dan juga mengelakkan kita daripada termasuk dalam kumpulan obesiti ni. Okay, so waktu petang bukan tak baik, waktu petang bagus juga. Cuma waktu petang ni adalah di mana lebih baik untuk kita jalankan aktiviti-aktiviti latihan beban ataupun weight training. Orang yang suka main gym, okay, waktu petang adalah terbaik. Sebab apa? Muscle lebih aktif dan juga hormon testosteron lelaki sangat aktif di waktu petang untuk mengangkat benda-benda yang berat. Okay, waktu pagi burn fat. Okay, weight loss. Itu yang adalah terbaik lah. Okay. Okay, seterusnya adalah jenis senaman. Jenis senaman. Okay, jenis senaman ni ada banyak jenis senaman. Jenis senaman ni saya untuk musim PKP ni yang biasa, yang achievable yang boleh dijalankan di rumah. Okay, saya rasa semua tahu kita boleh buat total body workout. Boleh Google je, boleh YouTube je. Buat total body workout. You boleh follow je macam mana dalam YouTube tu. Saya bukan tak nak bercerita, tapi bukan tak nak bercerita pelaksanaan body senaman tersebut. Sebab apa? Sebab risau tak habis. Okay, lama sangat untuk menceritakan keseluruhan. Okay, jenis senaman yang boleh dilakukan adalah total body workout. Yang kedua adalah circuit training latihan lita. Okay, yang ketiga adalah senaman Tabata. Okay, yang keempat kita boleh buat home court. Home court ni cuba you search dekat apps you boleh buat kat rumah. Home court ni agak trending jugalah sekarang. Boleh tengok dekat apps home court, home COURT, dan anda akan tahulah macam mana nak melaksanakan benda tu. Okay, jenis-jenis senaman Okay, untuk maklumat saya akan kupas mengenai satu senaman yang mana senaman Tabata. Okay, senaman Tabata adalah senaman yang biasa dilakukan oleh warga-warga UTM KL. Okay, saya rasa semua maklum lah sebab apa? Sebab kita setiap sebulan berselang-seli akan melakukan senam aerobik dan juga senaman low impact Tabata. Okay, senaman Tabata ni memang betul high intensity, tapi dia boleh diguna pakai untuk pelbagai golongan. Okay, janganlah senaman Tabata tu memang dia high intensity, tapi kita boleh pelbagaikan. Siapa yang nak pelbagaikan tu? For sure lah kita. Okay, kalau you dah anggap diri you sebagai golongan veteran, you pilihlah senaman yang low impact. Okay, low impact. Kalau orang muda buat senaman squat jump, okay, atau burpees, kita golongan veteran janganlah buat burpees, janganlah buat squat jump. Pilihlah senaman yang low impact. Mungkin boleh buat senaman seperti normal squat. Boleh buat star jump. Star jump tu tak perlu melompat kalau tak nak. Okay, boleh buat star jump tapi hanya pergerakan tangan sahaja. Okay, so itu adalah salah satu konsep yang perlu difahamkan lah. Tabata ni, Tabata adalah the best workout, okay, untuk weight loss. Okay, dia boleh meningkatkan you punya cardiovascular endurance you, kekuatan jantung you. Dia boleh menguatkan you punya muscle. Dia boleh membakar lemak. Okay, boleh membuatkan you sentiasa aktif. Okay, Tabata ni. And the most important thing you kena tahu pasal Tabata ni, ia bukanlah satu senaman yang hanya membakar ketika anda bersenam sahaja. Okay, Tabata ni akan membakar even you selepas senaman pun. Okay, untuk pengetahuan semua, we call it as EPOC, EPOC, excessive post oxygen consumption, yang mana selepas kita habis je sesi senaman Tabata tu, kita akan buat regangan betul. Kita dalam masa kita buat senaman Tabata tu masih lagi membakar lemak. Okay, membakar calories.
And then lepas kita buat regangan, kita dah cooling down, and then kita balik. Even though masa kita dah habis buat regangan tu pun masih lagi badan kita membakar. Itu adalah keistimewaan senaman Tabata. Kalau you guys tanya saya senaman apa yang paling terbaik untuk dilakukan di rumah, adalah senaman Tabata. Tapi jangan setiap hari buat Tabata. Okay, risau you, pedih badan dan you boring. Cuba pelbagaikan senaman di rumah. Mungkin hari ni buat Tabata, hari esok buat total body workout, hari lusa buat aerobic dance. Macam saya kata tadi, berselang-seli. Hari ini high intensity, hari esok moderate, hari esok high, hari esok pula low. Okay, so jangan hentam badan you dengan high intensity sahaja. Alright, saya rasa semua faham mengenai FIT principle. Saya ulang, F, frekuensi kekerapan senaman, I, intensity, yang kedua time, masa, yang keempat adalah type, jenis senaman. Okay, alright, so saya harap semua faham mengenai FIT principle. Sebelum saya proceed kepada seterusnya adalah saya ingin berkongsi mengenai okay, sebelum saya nak cerita pasal pemakanan sikit, saya nak cakap pasal jenis senaman Tabata tadi. Senaman Tabata, untuk pengetahuan semua, memang ada 4 minit betul. 4 minit, 20 saat kita bersenam, 10 saat kita rest. And then kita kena cycle selama 4 minit. Okay, jangan 4 minit tu you habis 4 minit and then you stop, you balik. And then you stop, you cooling down. No. You buatlah dalam 5-6 round. Even dalam program weight loss program saya di UTMKL pun, saya buat 8 ke 10 round jugalah 40 minit hingga 1 jam. You cuba buat, untuk permulaan buat 4 hingga 5 round dahulu. You dah adapt, you advance forward. Okay, jangan you buat 4 minit and then you balik. So tak ada memberi kesan yang signifikan lah kepada badan you. Okay, and then saranan saya, pilih senaman yang terbaik lah. Okay, yang ikut kemampuan you. Always listen to your body. Kalau you tak larat, you stop. Okay, you minum air dulu. Selepas 5 minit, you proceed balik kalau you rasa badan you boleh go lah. Kalau tak boleh, you stop. Alright, and then saya nak bercerita sikit pasal karbohidrat. Okay, saya takkan bercerita panjang mengenai karbohidrat, protein and fat. Okay, karbohidrat ni, okay, saya ambil satu isu lah mengenai simple karbohidrat versus complex karbohidrat. Okay, simple karbohidrat ni adalah, saya akan buat satu perbandingan. You guys pilih mana yang terbaik. Simple carbohydrate, okay, simple carbohydrate more calories, okay, simple carbohydrate more calories, low fiber, and then dia memberi, dan yang ketiga, dia memberi tenaga dalam jangka masa pendek. Okay, itu adalah simple carbohydrate. Complex carbohydrate dia high dietary fiber, high fiber, tinggi serat. Yang kedua, less calories. Yang ketiga, memberi tenaga yang berpanjangan. Okay, di antara simple and complex, mana yang terbaik? For sure adalah complex carbohydrate. Okay, saya berhenti di situ. Saya tak boleh nak go lama-lama untuk simple versus complex sebab saya risau tak sempat masanya. Okay, and then adalah mengenai protein. Protein adalah terbaik daripada dua, animal protein and plant protein. Yang mana terbaik? Seperti semua sedia maklum, protein adalah yang bagus untuk kita punya ada orang tanya lah senaman Tabata tu apa. Senaman Tabata tu adalah ni high intensity interval training. Boleh YouTube je kak, boleh confirm jumpa. Confirm jumpa. Senaman dia boleh follow dekat YouTube je. Okay, saya sambung balik tadi. Jenis protein yang adalah membantu merawat tisu yang koyak selepas kita bersenam. Okay, so animal protein and plant protein, mana yang terbaik? For sure kita akan pilih plant protein. Sebab apa? Plant protein ni tidak mengandungi LDL yang tinggi. Okay, animal protein and plant protein ni, haiwan, protein tumbuhan dan protein haiwan ni. Protein haiwan ni bukan tak bagus. Kita makan je setiap hari, ayam, ikan, daging, udang, sotong, telur, itu semua kita makan. Itu adalah semua sumber haiwan. Okay, and then tumbuhan pula, protein dari segi tumbuhan adalah cendawan, brokoli, okay, tomato, lada benggala. Okay, itu semua adalah tumbuhan. Yang haiwan ni bukan tak bagus. Yang tak bagusnya adalah ambil secara berlebihan. Bila you ambil secara berlebihan, you akan meningkatkan apa ke nama ni? LDL, low density lipoprotein dalam badan you. Okay, LDL ni adalah akan meningkatkan lemak jahat yang meningkatkan
LDL ni adalah lemak jahat. You kena tahu lemak jahat yang mana boleh menyebabkan salur darah you tersumbat. Okay, low density ni menyebabkan dia terapung-apung di dalam salur darah you, yang menyebabkan salur darah you boleh tersumbat. Okay, so ini yang menyebabkan kita boleh terkena arteriosklerosis dan macam-macam lagi lah, serangan jantung, sebab salur darah kita tidak efektif. Okay, untuk kita mencegah LDL ni adalah kita melalui senaman, dan kita makan sumber-sumber plant protein seperti cendawan, brokoli, sayur-sayuran, buah-buahan. So dia akan meningkatkan high density lipoprotein, yang mana dia akan membantu clearing out the LDL dalam blood vessel yang tersumbat tadi. Okay, so itu yang the best kalau tanya saya adalah plant protein, tumbuhan. Okay, walau bagaimanapun haiwan ni pun bagus, cuma jangan ambil dengan kadar yang berlebihan. Alright. Okay, seterusnya kita cerita pasal intermittent fasting. Kita jawab intermittent fasting. Okay, intermittent fasting ni adalah satu pola pemakanan yang mana diselang-selikan dengan waktu makan lah. Puasa dan diselang-selikan dengan waktu makan. Okay, intermittent fasting ni agak satu trending juga. Saya rasa ia mendapat sambutan yang sangat baik. Okay, yang mana intermittent fasting ni kita boleh amalkan. Saya rasa sementara kita nak dekat sampai puasa ni, why not kita latih diri kita berpuasa. Kita boleh guna kaedah 12 jam puasa dan 12 jam makan. Nak advance lagi 14 jam puasa, 10 jam makan. Nak advance lagi 16 jam puasa, 8 jam makan. Ataupun nak advance lagi 18 jam puasa, 6 jam makan. So you boleh gradually increase the intensity of the intermittent fasting tu. Sebab apa? You tak boleh buat 12 jam makan, 12 jam puasa ni untuk satu tempoh yang sangat lama. Nanti badan you akan kenal. Mungkin memberi significant effect juga, tapi why not you advance? Bila you buat intensity yang lebih tinggi, you punya penurunan berat badan pun akan lebih significant. Alright? Okay. Kelebihan dia banyak intermittent fasting ni. Okay, boleh mengelakkan penyakit diabetes, boleh memberi penghadaman yang baik. Okay, boleh mengurangkan penggunaan insulin dalam badan. So banyak dia punya benefit of intermittent fasting ni. Okay, dalam you mengamalkan gaya hidup dalam pemakanan ni, cuba sebelum you makan, ni adalah tip untuk mengawal pemakanan yang berlebihan. Sebelum you makan pagi, sebelum you makan tengah hari, sebelum you minum petang, sebelum you makan malam, cuba you minum air segelas atau 2 gelas. Okay, segelas atau 2 gelas. And then selepas you sebab apa kita minum air? Sebab bila kita minum air, bila kita minum air sebelum makan, ia akan membantu kita untuk mengambil makanan yang berlebihan. Okay, makanan berlebihan. And then selepas kita habis makan, kita cuba makan buah-buahan. Bukan sebab for sure lah buah-buahan ni bagus, okay, untuk kesihatan. Yang paling penting buah-buahan ni yang buat kita kenyang. Okay, dia high fiber. Okay, dia akan buat kita kenyang, dan kita selepas 2 atau 3 jam kita makan tu, kita tidak akan mengunyah benda-benda yang tidak sepatutnya. Okay, jadi benda tu bagus. Okay, kita ambil buah-buahan. Tak kisah you nak ambil apple ke, you nak ambil tembikai ke, you nak ambil pisang ke, you nak ambil buah jambu ke, boleh je. Sebab ia mempunyai high fiber dan memberikan you kekenyangan yang berpanjangan. Okay. Okay. Yang last kali, yang ke-6 yang ke-6 adalah mengenai pengambilan air. Okay, ini saya nak ajar sikit mengenai air. Macam mana kita nak tahu air dalam badan kita ni cukup? Tahu ke? Saya rasa semua macam tahu kena minum air, you guys tahu tak berapa banyak air yang you kena minum? Okay, so air yang you kena minum, you kena ingat 1 kilogram berat badan kita memerlukan 300 hingga 400. Okay, saya ulang sekali lagi, 1 kilogram berat badan kita memerlukan 300 hingga 400 ml air. Okay, jadi berat badan saya adalah seberat 70 kg. Okey, contohlah saya tahu ada yang tahu berat badan saya berapa, tapi ni contohlah 70 kg. Kalikan dengan 300 hingga 400, and then you akan dapat. Dan keperluan harian saya adalah sebanyak 2.1 liter dan juga 2.8 liter. 2.1 hingga 2.8 liter adalah range air yang saya perlu consume untuk satu hari. Saya ulang lagi, 70
300 hingga 400 ml you kalikan dengan berat badan you, and then you akan dapat jumlah keseluruhan air untuk satu hari. Okey, sorry, saya betulkan saya punya pemahaman saya tadi, bukan 300 30 hingga 40 ml mililiter 300 400 tu tinggi sangat. 30 mililiter hingga 40 mililiter kali dengan berat badan you, and then you akan dapat jumlah yang sepatutnya. Okey. So macam mana kita nak tahu kita ni kurang air atau tak, banyak air, cukup air ataupun kurang air? Ini boleh ditengok secara sign yang mana warna air kencing. Kalau air kencing yang berwarna kuning tu maksudnya kurang air. Yang cukup maksudnya berwarna jernih lah. Okay, so air ni penting dalam badan you. Yang paling penting dia adalah mengawal temperature badan you. Itu yang paling penting. Yang pertama, mengawal regulation of body temperature, mengawal kita punya suhu badan kita. Yang kedua, lubricate the joint, bagi kita punya synovial fluid kita sentiasa dalam keadaan terbaik lah, mengelakkan tulang dan tulang bertembung. Okay, membawa nutrien dan oksigen kepada masa-masa yang bekerja. Okay, helps prevent constipation, membantu kita membantu kita mengelakkan daripada terkena sirit-birit. Okay, saya okey, semua dah dapat berat badan darab dengan 30 hingga 40 ml. Okey, so itu adalah formulanya. Okey, so setakat ini itu adalah info-info yang saya boleh berkongsi dengan semua mengenai. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya, tapi saya cuba kejar masa 30 minit. Saya dah lebih 30 minit ni. Okey, saya cuba ambil 3 minit lagi. Boleh admin, jangan marah. Saya bagi input-input yang terbaik kepada semua. Okey, cuba satu lagi info yang paling penting untuk semua, kena ingat. Okey, ada orang tanya stres atau emosi mengganggu dalam proses diet. Sebenarnya yang tanya ni dia dah tanya saya dalam grup WhatsApp semalam dalam weight loss program di UTM, tapi saya jawab lah. Okey, stres memang akan menyebabkan kenaikan berat badan. Okey, kenaikan berat badan. Sebab apa? Stres ni dia ada dua. Satu dari segi stres, dari segi faktor fizikal ataupun emosi lah. Okay, fizikal ni yang mana you bersenam, you kena kejar dengan haiwan liar, you bergaduh. Okay, dia akan menyebabkan hormon kortisol kita dikeluarkan oleh badan untuk membakar gula dan lemak untuk diproses sebagai. Okay, itu anda kena tahu. Untuk emosi pun sama, dia akan menunjukkan reaksi yang sama. So kortisol akan menyebabkan akan dikeluarkan oleh badan apabila kita mengalami masalah emosi. Emosi ni dari segi apa? Emosi ni you guys boleh katakan you bergaduh dengan pasangan. Okay, you stress dengan tempat kerja, you stress dengan kerja yang banyak. Itu adalah dari segi emosi. So sama juga macam saya kata tadi, badan kita akan mengeluarkan hormon kortisol and then meningkatkan pembakaran lemak dan gula untuk proses penyaluran tenaga. Okay, jadi that's why selepas habis je stres tu dalam badan kita akan mula mencari makanan-makanan. Okay, makanan-makanan supaya kita akan consume makanan yang tak sepatutnya. Okay, kalau kita consume makanan yang sepatutnya tak apa, tapi bila kita stres, orang cakap stres je kita akan makan banyak, kita akan makan ikut suka kita. Itu memang betul. Sebab kita dalam badan kita ada hormon ghrelin dan hormon leptin yang menyebabkan apabila kita akan consume pemakanan yang tak seimbang dan pemakanan berlebihan daripada daripada kalori harian kita. Okay, so orang cakap stres masa PKP. Betul saya pun stres juga masa PKP, tapi dari segi emosi kita so kita kena jagalah semua tu Alright. Alright, itu adalah info-info yang saya boleh berkongsi. And then info lain yang saya boleh berkongsi, ingat saya sendiri mengakulah untuk musim PKP ni, even berat badan saya sendiri pun naik. Okay, sebab apa? Sebab saya biasa melakukan senaman di kawasan rekreasi, di gimnasium. Di rumah ni saya susah sikit So memang agak satu cabaran untuk melakukan senaman di rumah. Tapi macam mana kita paksa. Saranan saya tak dapat 45 minit to 1 hour pun tak apa. Dapat 30 minit pun dah okay. Better something than nothing. Okay, lantaklah orang nak cakap kita ni exercise kurang apa. At least kita buat 30 minit. Better something than nothing. Okay,
So itu saranan saya. Dan info lain juga untuk makluman semua, ingat, 1 kilogram berat badan kita naik, kita akan memberi tekanan sebanyak 4 kilogram kepada lutut kita. Okay, itu anda kena tahu. So bahaya 1 kilogram berat badan anda naik, memberi tekanan sebanyak 4 kilogram kepada lutut anda. So bukan benda-benda yang normal. Benda ni adalah serius yang perlu dipandang oleh semua masyarakat dan juga warga UTM KL. Sebab apa, jikalau kita mengabaikannya, bukan sahaja kita tidak sihat, malahan kita tak boleh melakukan aktiviti-aktiviti rutin yang biasa kita buat. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya rasa dah ambil masa banyak dah, 36 minit dah ni ya. Saya harap yang ni Lan ni tak habis minta ikan patin. Ada kat memang saya kat Temerloh Lan. Okay, tak dapat jauh sangat di UTM JB. Okay, sebelum tu saya di kesempatan ni saya mengucapkan terima kasih kepada Seksyen Pengurusan Bakat di atas ruang dan peluang memberi saya ruang berkongsi sedikit ilmu yang saya ada ni. Okay, mudah-mudahan dapat diaplikasikan oleh semua. Okay, saranan saya juga teruskan patuh dengan perintah kerajaan, Perintah Kawalan Kebijakan Fasa 3, sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Dan last daripada saya, stay at home, stay safe, and then stay healthy. Okay, itu sahaja daripada saya. Saya akan cuba jawab soalan-soalan ni di ruangan komen nanti ya. InsyaAllah saya cuba jawab untuk semua. Maaf disebabkan waktu yang singkat ni. Itu sahaja perkongsian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.